أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة. إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Surau Nurul Huda, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada yang buat live pada malam ini, iaitu daripada page audio Kuliah, iaitu Abang Abu Bakar Osman, serta page Syiar Kuliah Abang Azizan Hassan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala di atas usaha ini, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Fiqhus Sirah. Kita berhenti hari itu pada muka surat 134 pada tajuk pengajaran dan renungan. Di dalam kisah yang dibentangkan sebentar tadi dapat dilihat dua pertanda yang nyata. Tiap satu pertanda mengandungi butir-butir penting. Dalam kitab ni memang bila kita baca hari ni, dalam kisah ini bentangkan sebentar tadi, bukan sebentar tadi, bulan lepas punya kisah. Tapi oleh kerana kita baru sambung tuan-tuan, maka kita bacalah juga. Petanda yang pertama, tengok dia tulis situ, mempamerkan kepada kita sejauh manakah keaslian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendedahkan satu perkara tentang tujuan dan norma-norma suci yang dituju ke arahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan tujuan yang pernah diperlaung-laungkan oleh pendukung dogma-dogma yang lain. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita flashback balik, kita kenang balik kisah yang dibacakan pada bulan yang lalu, bagaimana tawaran-tawaran yang Nabi dapat daripada Utbah bin Rabi'ah, juga Walid bin Mughirah. Tawaran-tawaran yang saya kata hari itu dalam bulan yang lalu, kalau ikut normal manusia, normal human being, tawaran ini adalah tawaran yang susah nak ditolak. Apabila orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi agar Nabi hentikan dakwahnya sekiranya berkeinginan menjadi malik, raja. In kunta ma turidu bihi aw ma ji'ta bihi malikan la malaknaka alaina.
Sekiranya kamu bawa dakwah Islam ini kerana nak menjadi raja di Mekah ini, kami akan tabalkan kamu menjadi raja. Punya hebat tawaran ni tuan-tuan. Kita pun tuan-tuan, kalau manusia biasa macam kita, tiba-tiba datang satu rombongan nak menabalkan kita menjadi raja. Entah raja mana punya keturunan, tak tahulah tuan-tuan. Raja Kapur gamak. Ni keturunan Raja Kapur, adik-beradik Shashi Kapur ni tuan-tuan, yang nyanyi lagu Meshai Tumnehi ni. Kita akan kata tuan-tuan, lantaklah Raja Kapur kah, Shashi Kapur kah, janji aku jadi raja. Bukan senang nak tolak tawaran. Lau kunta la turidu bihi aw ma jita bihi syarafan wa Muhammad, kalau kau nak apa yang kau bawa daripada agama Islam ini, nak syarafan, kemuliaan, lasawatnaka, kami akan berikan kemuliaan. Sampai tawaran yang sampai kepada Nabi ni tuan-tuan, apa dia? Dia kata, la naqta'u amran, kami takkan buat satu keputusan sekalipun kecuali kau menyatakan iya. Sampai macam tu. Kita tuan-tuan baru jadi pengurusi surau dah. Dah. Bukan surau sini. Jangan terasa pula. Bukan surau sini. Ada yang halau aku sekarang. Bukan surau sini. Dah. Ni kita ni tazkirah ni. Nak buat ke tak nak buat? Adalah satu surau tu. Nak buat tak nak buat? SOP baru kata boleh buat ni. Tapi dia bagi tahu buat tu sekarang ni ikut SOP sebelum berbuka puasa. Jadi pengurusi kata saya ikut SOP. Ada AJK kata betul lah SOP sebelum buka puasa, tapi kita ubahlah sikit macam biasa balik. Buatlah selepas buka puasa ni, makna dia lepas je tarawih atau pertengahan tarawih, kita buatlah. Dia pun, siapa pengurusi? Saya akan ikut pengurusi. Barang. Tuan-tuan, benda ni jangan gaduh lah. Kalau ikut saya, tak payah tazkirah tak apa tuan-tuan. Lagi baik tarawih pun tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan marah saja, ngusik je. Ya. Kalau tuan-tuan ada syarafan, power yang macam ini, tuan-tuan seronok tak? Ya, tuan-tuan. Orang kafir Quraisy dia menawarkan kepada Nabi bukan saja menjadi raja kepada negeri Mekah, bukan saja tuan-tuan menjadi raja, bukan saja mendapat kemuliaan, malah setiap decision is made by Muhammad. Orang lain tak boleh nak lawan decision Muhammad, keputusan Nabi Muhammad, walau Abu Jahal dan Abu Lahab. Sanggup macam tu ni tuan-tuan. Pasal apa? Nak mencari kekuatan politik. Tapi Nabi terima tak tuan-tuan? Mereka tawarkan lagi, wahai Muhammad, kalau kau nak apa yang kau datang ini, membawa risalah ini kerana nakkan harta, la jama'na laka amwalana, kami akan kumpul semua harta kami sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tapi apa Nabi jawab tuan-tuan? Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bima taqulun ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Aku tidak diutuskan oleh Allah Ta'ala, aku tidak datang ke sini atlubu amwalakum, aku tidak minta harta kamu. Tuan-tuan tengok Nabi SAW tuan-tuan, apabila makan, inilah satu riwayat. Makan Nabi ni tuan-tuan, makan seumpama seorang hamba. Duduknya bukan di atas meja, duduknya bukan fi makanil murtafi', duduknya bukan di tempat yang tinggi tuan-tuan. Nabi duduk alal ardi, Nabi duduk di atas lantai. Kalau tuan tengok dalam kitab Syama'il Tirmizi, bagaimana Nabi duduk makan ni tuan-tuan, duduknya seorang hamba. Ada yang mengatakan Nabi duduk ni dalam keadaan duduk tahiyat ni tuan-tuan, tapi paha kanan ni diangkat, disendarkan ke perut. Pasal apa kaedah Nabi duduk macam itu? Supaya makannya tak banyak.
Kita ni makan banyak tuan-tuan, sebab tu perut boroi. Koma lah, bukan aku. Pasal apa? Duduk atas meja macam ni. Tengah. Tadi ada jamuan perpisahan. Nasi memang sedap tuan-tuan. Orang India kata super naler kek tuan-tuan. Dan nasi minyak, ada korma kambing pula Abang Ijaz. Aku korma kambing yang tak tahan. Ada pula ayam panggang, cicoh pula dengan sambal belacan. Ya Allah ya Tuhan, rumbun-rumbun nalir kek. Duduk pula atas meja kopi ni tak makan. Kono nak makan sikit. Kita boleh toklah sejemput. Ingat pesan doktor, jangan makan banyak-banyak. Makan. Habis tu ni, yang muda-muda yang kuat makan ni, dia kata apa? Ustaz, tambahlah kesian tukang masak tu. Oh, kita pun kesian. Balun dekat 3 besin aku balun. Nabi SAW atas cara duduk pun, kaedah duduk pun ada sebab, ada sunnah dia tuan-tuan. Pasal apa? Bila paha ini dirapatkan ke perut, kurang makannya. Ni Nabi. Hinggalah ja'at imra'ah, datang seorang perempuan, dia tengok Nabi duduk sebagaimana duduk seorang hamba, sedangkan Nabi menjadi pemimpin masa itu. Apa kata perempuan ini yang tak suka Nabi ini? Dia kata, unzuru ila azar rajul. Unzuru ila azar rajul. Dia cakap minta memang biadab. Alil adab kata orang Arab. Biadab kurang ajar. Kata orang utara kurang ajar. Pasal apa tuan-tuan? Dia tak panggil Nabi. Dia tak panggil Rasulullah. Dia tak panggil nama pun, dia tak panggil Muhammad. Dia tak panggil. Punya benci tuan-tuan sampai dia panggil apa dia? Unzur ila azar rajul. Tengok lelaki ni. Tengok lelaki ni. Orang pun berkerumun tengok. Siapa lelaki yang dia kata lelaki ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah hari ni tuan-tuan. Dah lah tak hormat ulama. Panggil pula. Tengok lebih ni. Tengok lebih wala unta ni. Ada panggil tak kopi tu? Orang sini lah panggil kopi tu. Tuan-tuan jangan marah. Tengok lebih wala unta ni. Dia tak panggil ulama dah. Dia tak panggil tok guru dah. Dia tak panggil tuan guru dah. Dia tak panggil datuk dah. Ulama tu ada datuk tuan-tuan. Dia tak panggil datuk dah. Tengok walau unta ni. Tengok dia ni. Walau unta. Lebih. Tata rahmati Allah. Kalau ulama hari ni dapat penghinaan macam tu, Nabi SAW telah pun mendapat penghinaan macam tu tuan-tuan. Tengok lelaki ni. Ya'kulu kal'abd. Makan macam seorang hamba, dia kata. Memalukan. Dia seorang pemimpin, tapi makan, he eat like a slave. Dia makan macam seorang hamba. Allahu Rabbi tuan-tuan. Nabi segan nak tuan-tuan. Nabi arahkan sahabat bawa meja bangku ke? Adakah Nabi rasa feel shy? Nabi rasa humiliate, dimalukan? Lalu Nabi panggil sahabat, buat satu meja panjang untuk aku. Adakah? Buat bangku yang macam bangku raja tu, bangku pengantin tu, adakah? Tak. Psikologi seorang Rasul ni hebat tuan-tuan. Fasbiru kama sabara ulul azmi. Wahai Muhammad, sabarlah kamu sebagai sabarnya Rasul-Rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Apa kata Nabi? Sambil tersenyum Nabi, fatasama, sambil Nabi tersenyum, Nabi kata, ana Abdullah. Apa nak malu dengan provokasi perempuan ini? Nabi kata apa dia? Ana Abdullah. Aku memang hamba Allah. Ana akulu kal'ab wa jalisu kal'ab. Aku memang makan macam hamba dan dudukku ini sebagai duduk seorang hamba. Sebab apa? Aku ingat diri aku. Apa dia? Ana Abdullah. Sebab itu ulang surah Al-Isra' tuan-tuan. Ni ustaz-ustaz duk ulang banyak kali. Dengar Isra' wa Mi'raj dah 50 tahun dah. 50 kali dah. Umur 60, tolaklah 10 tahun tu. Mungkin 10 tahun tu tak dengar Isra' Mi'raj, dia main polisentri keliling surau ni. Ambil lah 50 tahun tuan-tuan. 50 kali dah dengar Isra' Mi'raj, tapi tak cerdik-cerdik lagi.
Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tengok dalam perkataan Allah sebut, Subhanalladzi, segala puji bagi Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Allah sebut hamba. Saya tuan-tuan dengar ceramah Isra' wal Mi'raj, antara yang terbaik pernah saya dengar daripada almarhum Datuk Ni Abdul Aziz. Masya Allah. Dia pakar dalam bab tafsir ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat tafsir yang ditulis oleh Tok Guru, Tuan Guru ni memang hebat. Ada ruh dalam dia. Kenapa tak disebut Nabi ini asra bihabibihi, asra bisafihi, asra birasulihi, asra binabihi? Kenapa Allah tak sebut itu? Allah tak sebut Nabi, tak sebut Rasul, tak sebut kekasih Allah. Tapi Allah sebut bi'abdihi. Apa dia? Membawa hambanya berjalan. Kenapa disebut hamba? Ibu-ibu, cuba suami panggil ibu-ibu hamba. Apa macam? Siapa ni? Patut sebutlah kan. Ini anja saya. Kan cantik. Super. Ini yayang saya. Isteri pun jawab, ini boboy saya. Nak terberak aku dengar tuan. Tapi kalau tuan-tuan gelar isteri sebagai hamba, ni hamba saya yang buat kerja-kerja rumah. Berkah kita beli, berkah kita beli. Bukan main. Lepas tu kena empuk dengan sudit ya di rumah. Oh, panggil saya hamba ya. Masak sendiri udah. Tuan-tuan, Allah sebut bi'abdihi, bawa jalan hambanya. Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, setinggi mana pun tempatmu, urafi'uka makanuka maqamuka, aku angkat bagaimana tinggi pun darjat kamu, makam kamu, tempat kamu di sisiku, indi. Tapi ingat, kamu tetap seorang hamba. Lepas tu tuan-tuan, kita jadi menteri kah, jadi YB kah, jangan sombong bila dapat syarafan wa malikan. Utbah bin Rabi'ah tawar kepada Nabi jawatan ini, kemuliaan ini. Kenapa Nabi tolak tuan-tuan? Kerana psikologi dalaman Nabi, innasah Nabi ini mengatakan, Allah peringatkan aku, adabani Rabbi, Allah didik aku, Allah tarbiyah aku, Allah teach me, ajar aku. Apa dia? Benda-benda ini bukan benda yang kamu kejar. Ingat, kamu tetap seorang hamba. Ini yang kita bila jadi menteri tuan-tuan, bila ada sifat kehambaan dalam jiwa, kita akan jadi menteri yang membuat kerja, memberi kebajikan pada rakyat, prihatin dengan masalah rakyat. Tapi kalau kita termakan tuan-tuan dengan pujuk daya syaitan, tipu daya syaitan, kita ambil betul-betul jadi raja, kita ambil betul-betul kuasa jadi pemimpin, kita tidak prihatin kepada rakyat. Kita tidak mahu melihat masalah rakyat, kita tak mahu melihat kesusahan rakyat. Kita tak boleh tuan-tuan bercakap tentang rakyat. Kenapa? Kita tak merasai penderitaan rakyat. Nabi dia boleh bercakap tentang jangan membazir. Sebab apa? Kehidupan Nabi orang tahu tuan-tuan. Tuan-tuan, boleh tak pemimpin macam Nabi yang duduk macam seorang hamba, makan macam seorang hamba ni bercakap tentang kemiskinan? Layak tak layak? Tuan-tuan boleh percaya tak? Tuan-tuan, kalau satu pemimpin datang naik BMW 7 Series yang nak ratus ribu dekat sejuta tu, bercakap kepada tuan-tuan tentang bersabar, tentang kemiskinan, tuan-tuan boleh percaya tak? Boleh percaya tak? Rakyat, janganlah merasa kesusahan ini adalah satu beban. Saya ingin mengingatkan bahawasanya ini adalah suatu ujian daripada Allah. Tuan-tuan boleh terima tak? Jam saja dekat 500 ribu, boleh terima tak? Tengok kenderaan dia mewah, kasut saja tuan-tuan, tu belum kira spendernya berapa ratus.
Nabi dia boleh bercakap dan orang mengatakan sadaqnaka ya Muhammad, kami percaya kamu wahai Muhammad. Kerana apa? The lifestyle of Nabi, cara hidup Nabi ini menyebabkan satu tarbiyah bagi orang yang melihatnya. Tu cerita, saya cerita hari tu tuan-tuan, bila seorang perempuan datang jumpa dengan Nabi nak bagi burdah mansujah biyadiha, dia nak bagi Nabi satu burdah kain serban besar. Kalau tengok dalam kamus Marbawi, dia kata burdah ini gebor, besarnya macam gebor, boleh buat selimut. Betul tuan-tuan, orang Mesir gunakan burdah ini musim sejuk, dia buat selimut. Burdah ini mansujah biyadiha, dibuat oleh perempuan itu dengan tangannya sendiri, handmade, not factory made, handmade tuan-tuan, very quality. Bagi kepada Nabi, nak bagi kepada Nabi, aksuka hadhihi ya Rasulullah, aku nak bagi engkau ini wahai Rasulullah, burdah ini. Nabi terima tuan-tuan. Sebab apa kata ulama hadis? Nabi dalam jubahnya ketika itu memakai kain yang cukup lusuh, bersih tapi lusuh. Kita lah tuan-tuan, kalau pakai kain plekat baju Melayu malam ni, pudar warna, kawan-kawan tegur tak? Apa teruk mana baju Melayu kamu ni, udah pudar aku tengok warnanya, atau belilah. Nabi SAW tuan-tuan, dia berkata kepada perempuan ini, naam, dia berkata, ya boleh nak bagi aku, boleh. Apakah Nabi ni jenis meminta-minta? No, Nabi tak pernah meminta-minta tuan-tuan. Tapi oleh kerana itu satu pemberian dan Nabi muhtajun ilaiha, kata sahabat, wa Nabi muhtajun ilaiha, Nabi amat desperate, memerlukan kain tersebut. Mudah-mudahan kain itu dapat menggantikan kain yang sudah lusuh. Balik rumah tuan-tuan, tukar kain, pakai kain baru. Kita tuan-tuan, kalau dapat kain baru, baju raya lah contohnya, dapat baju raya tuan-tuan, orang-orang Parit kata, ya, beregi, melaram. Ya Allah, seronok cantiknya. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, dia duduk dengan para sahabat dia, waraja'a ma'ashabihi, duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seorang lelaki fakir miskin tengok kain Nabi tu, dia berkenan. Ni masalah dia. Lelaki ni kata, ya Rasulullah, ma'asan wa'adhi ya Rasulullah, cantiknya kain ini wahai Rasulullah, cantiknya kain yang kamu pakai ini wahai Rasulullah, faksuni'a, bagi aku. Tuan-tuan, kita kain dah lusuh, orang bagi kain baru, tiba-tiba ada orang miskin minta. Apa jawapan tuan-tuan? Yes or no? Saya kata hari tu, jangan minta jubah aku ni, ni tempah khas ni, ya, tapi tukang jahitnya dah minggir. 180 ni tuan-tuan, buat ni. Jangan pula ada yang kata, hebat ustaz ajar fiqh sirah, baca hadis Nabi tadi, test tengok, ustaz buat jubah ustaz pula, udah minta jubah aku tuan-tuan. Jangan begitu. Kita tuan-tuan, bila orang minta barang tu pula baru, kita dapat pula orang bagi ke, orang hadiah dapat tuan-tuan, nak bagi orang ke, kita boleh jawab, boleh belah lalu. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, terus dia bangun, balik ke rumah dia, tanggal balik kain baru ni, pakai balik kain lusuh ni, Nabi bagi pada sahabat yang minta. Tengok tuan-tuan, pemimpin yang macam ni tuan-tuan, bila bercakap kita percaya. Pemimpin yang macam ni tuan-tuan, bila dia mengajak kepada sesuatu, kita akan percaya, kita akan beriman dengannya. Kerana apa? Kerana dia dakwah bil hal, laisa faqat dakwah bil lisan tuan-tuan. Kalau dalam pedagogi dakwah, cara berdakwah, dia kena ada dua tuan-tuan. Kalau setakat bercakap bil lisan, tak jadi. Tapi orang akan tengok tuan-tuan, lisan bagus, lisan hebat, bersyarak hebat, berceramah hebat, berpidato hebat. Tengok perangai dia macam mana tuan-tuan. Nabi SAW dalam masalah tabligh dia ini, menyampaikan Islam ini tuan-tuan, dia hebat. Dua-dua ni, apa dia? Min lisanihi, dia bercakap, berpidato hebat. Yang kedua apa dia? Min alihi, akhlak dia, keadaan hal ehwal dia pun hebat. Sebab itu terhormati Allah,
Nabi berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan kekayaan ini, aku tak pernah nak minta amwalakum, harta kamu, wala syarafa fikum, dan aku tidak minta aku ini dimuliakan. Sampai nak buat decision pun aku berhak buat, aku berkuasa buat, kamu semua tak boleh lawan cakap aku. Tapi buat apa kalau decision itu melawan Allah? Buat apa kalau decision itu membesarkan berhala-berhala di Mekah? Buat apa kalau decision itu tentang apa dia tidak benar bercakap benda-benda yang hak, tidak benar bercakap to tell the truth, bercakap yang benar? Buat apa? Bila nak bercakap yang benar, ada pula arahan daripada atas kata, jangan komen. Jangan komen, jangan jawab, jangan beri penerangan. Buat apa tuan-tuan? Maknanya kita masih berada di bawah penjajahan. Kita tidak merdeka. Allah memerdekakan manusia, suruh bercakap benar, suruh bercakap benda-benda yang hak. Ya, mungkin mula-mula mereka memberi kepada Nabi kemuliaan, tapi tuan-tuan bila sampai kepada bab-bab sensitif tentang berhala, tentang judi, tentang arak, Nabi tetap juga tidak boleh bercakap. Itu yang Nabi tolak. Buat apa tuan-tuan? Jadi orang dihormati, tapi bila nak bercakap tentang haramnya menyembah berhala, tak boleh. Bercakap tentang haramnya arak, tak boleh. Bercakap tentang haramnya zina, tak boleh. Bercakap tentang haramnya judi, tak boleh. Tapi ada orang tuan-tuan, psikologi dia boleh terima benda-benda ini. Asalkan aku jadi kuasa, aku jadi menteri, tak bercakap pun tak apa. Ini masalah. Baik. Apalagi kata Nabi, walal mulka alaikum, dan aku tak minta pun untuk menjadi raja ke atas kamu. Walakinnallaha ba'asani ilaikum rasulah, tapi ingat, Allah Ta'ala mengutuskan aku kepadamu sebagai seorang rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan diturunkan kepada aku kitab, yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada syariat yang wajib kamu ikut. Ini yang mereka tak boleh terima tuan-tuan. Kalau dibenarkan Nabi membawa syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran, macam-macam tak boleh buat. Berhala ni kena pecah. Apalagi tuan-tuan, arak dah tak boleh minum dah. Judi tak boleh dah. Zina pun tak boleh dah. Orang kita kata apa pun tak boleh Islam ni. Tuan-tuan, siapa yang rasa Islam ni membebankan, sebab Nabi sebut Al-Quran diturunkan dalamnya syariat untuk apa dia, liutammi makarimal akhlak. Quran ini tuan-tuan menyempurnakan akhlak, mengislahkan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Tapi kalau tuan-tuan rasa senang dengan arak, dengan zina, dengan judi, bermakna your inner self, dalaman tuan-tuan sudah korup, dalaman tuan-tuan sebenarnya sudah diselewengkan oleh syaitan. Ini masalah kita. Kalau kita kata tak kisah tuan-tuan, aku tak kisah, janji aku berkuasa, lantaklah apa pun, aku tak kisah, janji aku boleh berkuasa. Ini masalah. Nabi SAW tidak mahu berkuasa tuan-tuan di dalam keadaan mulutnya dibisukan. Sedangkan Allah suruh melaksanakan syariatnya. Wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira. Ingat, aku ini adalah membawa berita gembira tentang syurga. Ini yang siapa-siapa pun tak boleh tuduh Nabi tuan-tuan. Nabi datang membawa Islam dengan membawa kisah syurga. Ini yang orang kafir surrender tuan-tuan. Tak boleh nak tuduh Nabi. Nabi ada agenda, Nabi gila kuasa, Nabi nak jadi kaya, Nabi gila politik. Yang hari ni orang masih tuan-tuan menghina para ulama. Ulama ni masuk politik sebab nak berkuasa. Bila dah berkuasa tak buat kerja. Hari ni benda ni Nabi dah hadapi dulu. Oh, orang politik ni, ulama-ulama masuk politik. Ulama jangan masuk politik lah. Ulama, ustaz-ustaz, macam Ustaz Menawar ni, duduk je di surau, ajar bab haid dan nifas. Udah. Tu pun tak habis-habis bab tu. Sampai nak masuk bab taharah, dia kata Tok Guru meninggal. Udah, sambung balik tuan-tuan. Mula balik dari mula. Tuan-tuan.
Hari ni tuan-tuan, liberalisasi ni sudah merosakkan otak kita, mengatakan ulama yang menjadi pewaris Nabi ini jangan berpolitik. Sebab kalau berpolitik akan merosakkan taraf ulama tu. Nabi tuan-tuan, dalam surah Al-Fath atau surah An-Nas, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Tuan Imam kita selalu baca, "Wahai Muhammad, apabila didatangkan kepada kamu An-Nasr, kemenangan dan juga pembukaan Mekah." Tuan-tuan, 23 tahun Nabi berjuang. Nabi berjuang 23 tahun, lalu Allah berikan kemenangan yang dijanjikan kepada Nabi. "Inna fatahna laka fatham mubina." Wahai Muhammad, tak usah risau. Bila kamu melaksanakan risalah ini dengan jujur, mengikut syariat yang aku suruh, melaksanakan dengan sidik, tabligh, fatanah, amanah, aku berikan kamu kemenangan akhirnya. Bila menang di Mekah ni tuan-tuan, ulama-ulama menyatakan ketika itulah Islam menjadi kuat dengan kuasa politik yang ada di tangan. Apa Nabi buat? Nabi suruh para sahabat pecahkan berala-berala. Nabi sendiri memecahkan berala yang besar tuan-tuan. Dalam Kaabah, luar Kaabah, keliling Kaabah itu ada 360 jenis berala. Bila Nabi memecahkan berala ni tuan-tuan, Nabi pun bercakap, menyebutkan suatu perkataan yang memberi semangat pada umat Islam. Nabi kata, "Ja'al haq wa za'iqal batila, ja'al haq wa za'iqal batila." Nabi kata telah datang kebenaran dan telah musnahlah kebatilan. Apa kebatilan di sini? Berala-berala. Tuan-tuan, kalau tak ada kuasa politik, boleh tak Nabi sentuh berhala? Boleh tak boleh? Ini penting kuasa politik tuan-tuan. Tapi benda ini tuan-tuan akan menjadi fitnah juga. Kalau Islam memerintah, habis tokoh-tokoh tu akan diserang. Ni masalah kan tak? Siapa yang membuat provok macam ni? Siapa yang membuat provok macam ni? Di kalangan umat Islam tu sendiri. Pasal apa? Dia tak ada iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ni dua kes yang berbeza. Apa yang ada di Mekah berbeza dengan apa yang ada di negara kita dari segi masyarakat majmuk tuan-tuan. Benda itu lain. It's a different things. Benda ni kena hati-hati tuan-tuan. Isu kalimah Allah contohnya, hati-hati tuan-tuan. Pasal apa? Takut nanti kita termasuk dalam golongan yang menimbulkan kekecohan, menimbulkan ketegangan di antara agama. Tentara mati Allah, itu tajuk yang lain. Kalau kamu nak dengar itu, jemput aku. Yang lain punya tajuk pula tuan-tuan. Tentara mati Allah, sebab itu Nabi SAW tetap dengan dakwah misi yang Allah Ta'ala suruh. Musuh Islam tak boleh nak tuduh Islam yang dibawa oleh Nabi. Baik. Apakah ia dakwahnya? Apakah dakwahnya juga bertujuan mencapai taraf penganjuran yang lebih tinggi? Apakah dakwahnya suatu manifestasi suara batinnya yang telah mengalami penyakit dalam? Okay, kita mula duit yang atas balik tuan-tuan. Apakah Rasulullah SAW tetap seperti manusia lain yang mengandung maksud ada udang di sebalik batu? Tuan-tuan, apakah dakwah Nabi ini untuk menjadi raja? Dah diterangkan tadi. Apakah tujuan Nabi ni tuan-tuan berkuasa nak merebut politik di Mekah ni tuan-tuan untuk mendapat kemuliaan? Adakah sebab itu? Semua tu dah ditawarkan oleh Al-Walid bin Mughirah, ya, dah ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah, tapi Nabi tolak tuan-tuan. Apakah dakwahnya sekadar menjadi batu loncatan kepada kekuasaan dan kekayaan? Apakah dakwahnya juga bertujuan mencapai taraf kepenganjuran yang lebih tinggi? Apakah dakwahnya suatu manifestasi suara batinnya yang telah mengalami penyakit dalam? Apakah Nabi ini ada penyakit, orang kata, ya, inner self illness tuan-tuan? Adakah dalaman Nabi ini mengalami serangan sakit jiwa? Tuan-tuan, ada orang hari ni tuan-tuan dia sakit jiwa.
tak dapat jadi pemimpin, lagi sakit jiwa dia. Adakah Nabi siang malam dia bercakap nak jadi raja, nak jadi raja, nak jadi raja, nak jadi pemimpin Mekah, jadi pemimpin Mekah, nak sama dengan Abu Jahal pula? Tak ada. Adakah itu zikir Nabi? Tak ada. Jadi untuk apa Nabi ini membawa Islam ini? Kerana Nabi disuruh oleh Allah SWT untuk menegakkan Islam. Ini iradah Allah, kehendak Allah, tuan-tuan, bukan kehendak manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak berdakwah, jangan ikut kehendak kita. Apatah lagi kehendak itu berdasarkan kepada untung dan rugi perjuangan. Lebuh. Aku dah lama dalam ni jamaah Islam ni. Ingat sejak daripada aku umur 30-an sampai umur 60 ni. Apa yang aku dapat? Nak jadi JKK kampung tak dapat. Itu ke tuan-tuan berjuang untuk Islam? Apa yang aku dapat? Jadi penghulu tak dapat. Ketua kampung tak dapat. Atik? Setengah apa lah? Hijrah lah? Seberang lah? Mana tahu? Dapat jadi buat JKK. Tak jadi JKK pengurusi khairat kematian, tak ngapa. Adakah tuan-tuan masuk perjuangan Islam ni kerana nak jawatan? Kerana nak keuntungan? Tuan-tuan, bukan nak ni bukan kita nak provok dah. Tapi bila tuan-tuan jawatan yang kita rebut itu kerana ghanimah. Ni, ghanimah tak ghanimah? Keuntungan. Kalau ghanimah asalnya perang, rampasan perang. Orang yang pergi berperang, niat yang pertama kerana Allah. Kerana Allah. Bila niat kerana Allah, nak kejar mati syahid, Allah bagi keuntungan tu sendiri, automatically. Tak usah risau tuan-tuan, dapat ghanimah. Tapi ada orang tuan-tuan yang disebut oleh Nabi pergi berperang bukan kerana nak mati syahid, bukan kerana nak menegak li'a'la kalimatillah. Tak, ada yang dia nak ghanimah. Dia nak keuntungan. So tuan-tuan, bila jadi ketua kampung, apa yang tuan-tuan fikirkan? Adakah kerana tuan-tuan nak laksanakan Islam dalam kampung ni? Contoh, ni, apa Batu Enam ni? Siapa jadi ketua kampung Batu Enam ni? Apa dia punya manifesto? Belum jadi YB lagi. Ketua kampung tu kita tengok. Apa dia buat? Okey, bila saya jadi ketua kampung, berucap tuan-tuan, dengan baju batik ni. Kalau saya menjadi ketua kampung, maka saya akan pastikan pengajian berjalan dengan baik. Saya akan pastikan masjid-masjid dan surau akan dimakmurkan oleh penduduk Batu Enam. Hei penduduk Batu Enam. Tuan-tuan, contoh. Bagus. Tapi tuan-tuan, kalau saya jadi ketua kampung, saya berjanji jalan-jalan akan diturak, longkang-longkang akan dibaik pulih, dan segala infrastruktur kampung ini saya dapat sahamnya. Tuan-tuan, itu yang rahsia secretly yang bercakap kita dengar. Orang kampung kata bagus itu ni. Nanti ada tiang elektrik, nanti ada jalan tol, nanti ada longkang. Tuan-tuan, tu tak payah cakap, tu memang tugas dia. Dan kontraktor pula yang datang yang bagi tahu ni, Tok Ketua, ni projek-projek ni kalau pilih saya, Tok Ketua dapat sikit. Allah, Tok Ketua dapat sikit. Tok Ketua pun tengok kiri kanan, jangan cakap kuat-kuat, nanti orang dengar. Berapa? Bukan senang jadi pemimpin. Bukan senang jadi pemimpin, tuan-tuan, bila ada kontraktor yang macam ini datang kepada kita menawarkan yu'ridu alayya menawarkan kepada kita apa tuan-tuan, tawaran-tawaran yang macam ini, sebagaimana Nabi dapat ketika mana berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Ingat tuan-tuan, kalau kita punya niat menjadi pemimpin kerana nak melaksanakan Islam, benda lain ni Allah bagi, tak usah risaulah. Benda lain ni Allah bagi tuan-tuan. Bila dia betul jalan dia tuan-tuan, niat nak menegakkan syiar Islam dalam kampung ini, yang lain tu jalan raya, jalan tak apa tu Allah bagi. Macam mana orang berjihad,
Bukan kerana ghanimah, kerana Allah. Ghanimah ni Allah bagi, kemenangan ni Allah bagi, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan masuk sebab apa? Ikut mana yang memerintah. Hari ni alhamdulillah aku boleh jadi ketua kampung. Kita lobby, kita nak jadi ketua kampung. Pasal apa? Sebab ketua kampung dulu ni banyak dia dapat. Aku pun kena dapat juga. Hancur. Boleh ada ke ketua kampung kat sini? Ni bulan depan dia kata jangan jemput dah aku datang sini, tuan-tuan. Saya nak cerita, tuan-tuan, ni Syekh Ramadan Al-Buti ini dia menceritakan dalam fiqh syirak ruh perjuangan ni, tuan-tuan. Apa dia? Jangan kita memikirkan untung tak untung, sebab Nabi SAW kalau dia memikirkan untung tak untung dalam perjuangan, sudah lama Nabi menerima tawaran daripada orang kafir Quraisy. Boleh, tuan-tuan, ya? InsyaAllah. Kita sambung sikit lagi. Segala tekaan dan tuduhan-tuduhan ini hanyalah antara hela-hela yang direka-reka oleh penyerang-penyerang ideologi yang profesional dan seterus-terusnya Islam. Ini, tuan. Hari ini ada dipanggil sebagai dipanggil pakar perang syaraf. Tuan-tuan pernah dengar, ya? Pakar perang syaraf ni. Pakar perang syaraf ni, tuan-tuan, kalau dia nak kaji Islam punya jamaah ni, ramai penyokong tak ramai penyokong, dia tahu dah. Ya. Macam mana, tuan? Dia hantar SB. SB ni akan tengok satu ceramah itu banyak kereta. Banyak kereta. Maknanya apa dia? Ramai orang. SB punya laporan ni dibawa kepada pakar perang syaraf politik. Dikaji pula, ditanya pada SB ni, ikut lagi. Kereta yang banyak-banyak ni sama tak nombor plate dia? SB pun pergi, tuan-tuan, tengok-tengok sama. Dekat Tepen ni juga nombor plate-nya. Dekat Tanjung Rambutan ni juga nombor plate-nya. Yang ni pun nombor plate-nya. Mana apa dia? Yang ramai-ramai ni orang yang sama. Maka pakar perang syaraf ni bagi tahu kepada pemimpin dia, apa dia? Don't worry. Orang yang sama ya. Nampak tak? Mereka ni, tuan-tuan, yang boleh meracuni pemikiran rakyat, pemikiran manusia dengan apa dia? Tuduhan-tuduhan, provokasi-provokasi. Ini, tuan-tuan. Mereka ni sekarang masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam Twitter. Saya ingat hari tu, tuan-tuan, apabila ada orang kata kita ni nak akhir zaman dah, orang pun baca, tuan-tuan, banyak like, banyak share. Saya ingat share pun beribu share. Nak kiamat dah, dia kata. Sebab apa nak kiamat dah? Sebab tanda-tanda kiamat itu banyaknya berlaku kematian. Maka kita lihat hari ini kita berhadapan dengan COVID-19. Satu bukti, dia kata. Yang keduanya, akhir zaman ini Dajjal sudah turun. Apa itu Dajjal yang ada sekarang ini? Ulama-ulama bisu itu adalah Dajjal. Sudah berkuasa dulu, heboh nak cakap, nak tentang judi, nak tentang zina, tetapi sekarang bila berkuasa mereka senyap. Inilah Dajjal, tuan-tuan. Kemudian dia kata ada lagi hadis Nabi yang menyatakan antaranya di akhir zaman Dajjal akan membawa segunung roti. Dan kita sudah jumpa Dajjal ini. Siapa dia? Yang bawa roti gardenia. Udah, tentang roti gardenia pula dituduhnya. Yang member bawa lori gardenia, tuan-tuan, dia kata tak ndaklah kerja dengan gardenia. Kenapa? Dia dah kata aku Dajjal, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kala, tuan-tuan, perkara-perkara ini siapa yang provok? Jangan ambil vaksin. Ini semua Yahudi. Tujuan untuk membunuh. Jangan ikut SOP. Ini semua nak menjauhkan kita dengan Allah.
Tak boleh rapat-rapat dah, merapatkan saf disuruh oleh Nabi. Jangan. Tuan-tuan, kita takut ini adalah elah yang rekaan-rekaan daripada orang yang sebenarnya nak menjatuhkan Islam daripada dalam. Jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Hari ini tuan-tuan, ulama yang kita sanjung, yang kita sokong akan menjadi musuh kita. Pasal apa? Kita termakan dengan provokasi mereka ini. Jaga-jaga. Yang dulu tuan-tuan sokong, yang dulu tuan-tuan puja, yang dulu tuan-tuan sayang, yang dulu tuan-tuan ikut ceramahnya. Dia belum lagi bagi ceramah, baru dia Assalamualaikum warahmatullahi takbir. Belum ceramah lagi, takbir. Sekarang dah tak mau ikut dah. Dah tuduh macam-macam. Dah kata ini ulama makan gaji buta. Dah. Tuan-tuan, pasal apa jadi macam tu? Kerana kita ini diprovok oleh pemikir-pemikir yang bekerja siang malam tuan-tuan, bagaimana nak menjatuhkan Islam. Wallahu alam bisawab tuan-tuan. Nanti kita akan sambung balik pada perenggan yang kedua ini, insya-Allah pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau kita ini menghadapi Ramadan, bolehlah kita maknanya buat tazkirah kalau dibenarkan. Tak kiralah tuan-tuan sebelum buka ke, selepas orang kata tarawih ke, pertengahan tarawih ke, kita ikut sahaja arahan sekala yang telah dikeluarkan. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan terutamanya pengurusi surau, jangan gaduh-gaduh, jangan bengking sangat mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beriman insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين والمقيمين من المستغفرين من المقيم من الصلاة من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.